Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Saya akan kongsikan sedikit beberapa teknik dan beberapa kesilapan yang pelajar biasa buat untuk pelajar betulkan semula dan siapkan baki bahagian yang belum siap. Sikit saja lagi. So ini adalah arahan. Kebanyakannya saya tengok ground floor dah settle, roof plan dah settle. So ini adalah kunci kepada kita punya projek yang seterusnya. Lepas tu cross section pun saya tengok pelajar-pelajar dah agihkan. So okey. Cuma ada kesilapan-kesilapan yang biasa pelajar ulang. So saya tunjukkan contoh-contoh supaya pelajar boleh rujuk. Okey, yang ini pad footing belum. Saya ada contoh. Yang ini detail dia pun ada. Okey, ground floor key plan, beam and slab. Okey, beam ni dah ada tapi agak kurang lengkap. So slab saya akan tunjukkan juga dua ni contoh. Key plan. Okey, yang ini saya pemudahkan lah. Ground floor dengan roof floor ni, apa yang buat dekat ground floor dekat roof plan ni sama. Cuma nanti saya tunjukkan perbezaan dia sedikit sajalah. Yang penting pelajar lukis secara original, bukan ambil daripada mana-mana projek. Sebab latihan kita adalah latihan untuk mengasah kemahiran tentang AutoCAD. Okay, beam detail pun saya ada pemudahkan sedikit. Roof beam detail pun saya pemudahkan. Okay, slab detail saya bagi satu contoh, pelajar boleh terus ikut. Okay, column shadow and detail. Ini tinggal sikit je lagi yang pelajar belum. Yang lain kebanyakannya dah ada dan perlu touch up berdasarkan komen yang saya berikan. Okey, ini adalah contoh lukisan sebenar. Nampak begitu kemas daripada segi W ni bermaksud window, jenis tingkap yang bagaimana. D ni adalah door, pintu yang bagaimana. D1 bagaimana. Dan daripada sinilah kita akan bermula dan kita akan membentuk kita punya konsep bumbung. So yang ni sebenarnya arkitek yang tentukan. Jadi saya ambil satu contoh lah. Daripada sini kita akan keluarkan yang ini. So kebanyakannya pelajar dah selesai. Baik, kita tengok yang bahagian lain pula. Okey, daripada layout plan tadi, pelajar kena hasilkan yang ni. Ada front, ada left, ada rear, ada right. Maksudnya daripada rumah yang segi empat tu, kita ada pandangan daripada sini, dari sini, sini dan sini. So katakan ini adalah depan, so ini akan jadi belakang, ini akan jadi kiri, depan, ini akan jadi kanan, akan jadi kiri. Okey, ini kebanyakannya dah siap. Cuma ada kesilapan-kesilapan yang saya nampak di bahagian bumbung ni. Jadi cuba tengok balik dekat keadaan sebenar bumbung rumah masing-masing, bagaimana dia punya finishing dia. Cubalah sebaik mungkin. Okey, ini pun keadaan lukisan yang sebenar. Jadi kita nampak daripada floor kita hasilkan bumbung. So daripada situ kita akan mula buat cross section 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik. So ini adalah contoh yang pelajar hasilkan daripada assignment lepas. Ini kita panggil untuk arkitek. Ini arkitek sebab kita nampak semua bentuk apa tu, pintu apa semua, tingkap. So ni arkitek punya. Okay, yang ni selesai. Ini kita ambil dan kita tiru daripada Google saja, seperti yang contoh sebelum ni. Okay, baik. Daripada situ ini sama je, saya nak tunjukkan kaitan. Daripada sini kita hasilkan bumbung. Baik, ini kebanyakan dah selesai. Okey, bila dah kita dapat bumbung, kita akan dapat bentuk cross section. Okey, nampak dekat sini ada beberapa bahagian yang pelajar selalu salah buat dekat hujung ni bumbung. Lepas tu dekat sini, bagaimana kita nak melihat apa yang kita ada dekat sini ialah sebenarnya kita kena tengok di sini. Okey, katakan ini adalah point B, cross section B ke B. Jadi sebenarnya apa yang lalu di garisan ni yang kita akan nampak. So dekat sini tak ada apa-apa, dekat sini tak ada apa-apa, dekat sini tak ada apa-apa. Okey, jadi ini pun saya rasa ada sedikit kesilapan ni pelajar buat.
Tapi itulah yang konsep yang sepatutnya. Apa yang dilanggar oleh, katakan di sini ini adalah cross section yang kita nak. Katakan ini adalah BB. Bila kita lukis, ini kita nampak satu dinding. Okay, sini kita akan nampak satu dinding. Sini kita akan nampak satu dinding. Sini kita tak nampak dinding, tapi kita nampak tingkap. Jadi apa yang kita akan jadi, okey, bahagian ni saya besarkan sedikit. Dekat bawah tu kita akan ada dinding. Lepas tu sini kita akan ada tingkap. Sini tingkap. So bahagian ni kita akan ada sedikit lagi dinding. Dan atas ni kita akan ada roof beam. So ini dinding, ini tingkap, ini adalah dinding. So ini yang sepatutnya pada bahagian ni So ini saya tunjukkan satu contoh. So kalau dekat sini apa yang kita nampak, kita akan dapat dinding penuh terus sampai atas, dan kita akan ada roof beam di sini. Okay, bagaimana bentuk di atas ni? So kita kena tengok semula dekat sini. Sebab tu dekat sini paling penting kena ada grid line. Kalau pelajar tak ada grid line, ini adalah satu kesilapan yang kebanyakannya pelajar akan buat lah pada peringkat awal ni, sebab tak masukkan grid line. Grid line ni kena ada. Kalau tengok contoh-contoh saya yang pada drawing yang sebelum ni, tengok wajib dia ada grid line. Nampak? Okey. Baik. Itu dah hampir selesai. So ini boleh tengoklah contoh-contoh dia. Dia ada drop. Okay. Ini memang complete. Diceritakan tentang apakah pintu yang digunakan, tingkap yang digunakan, pintu yang digunakan. Jadi boleh describe kat sini. Ini yang saya kata pergi cari dekat Google ni belajar-belajar untuk dapatkan maklumat. Tentang betul salah tu, sila buat keputusan berdasarkan logik. Okey. Awak pun duduk dalam rumah, boleh tengok kalau saiz pintu tu berapa, pergilah buat ukuran. Gunalah pembaris, belajarlah untuk membayangkan saiz ataupun dimensi sesuatu objek tu. Okey. So ini antara contoh cross section yang sangat baik lah untuk pelajar boleh tengok dan ambil maklum. Nampak sampai sekecil-kecil bahagian ni diceritakan bagaimana untuk hasilkan dia. Okey. Okey, ini contoh yang pelajar hasilkan lah. Boleh buat sampai tahap macam ni pun pada saya dah kira okey. Sepatutnya dekat sini ni kita akan nampak apa? Kita akan nampak satu bumbung dan kita akan nampak di sini. Kan? Betul kan ni kita nampak bahagian ni. Bahagian ni kebanyakan pelajar selalu tertinggal di bahagian ni. Okay, ini pun tak ada ni. So jadi satu lagi yang saya nampak kesilapan yang selalu pelajar buat ialah finishing bahagian atas ni. Dia tinggi rendah. Ada yang tinggi sampai ke sini, ada yang rendah. Jadi benda ni kena diseragamkan. So setengah rumah dia ke atas ni ada lagi satu. So ini kita panggil top hang. Top hang maksudnya tingkap yang kalau kita tengok daripada sisi, dia tingkap ni dia boleh buka macam gini. Okey, dia boleh buka tutup. Ini biasa dekat rumah taman, memang ada yang atas ni. So yang ini biasanya dalam bentuk sliding. So kalau sliding, bahagian bawah ni adalah kita nampak macam ni dia. Ni. So dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. So kalau ini tingkap jenis yang zaman dululah, louvers. Okey. Dari segi hash, kesalahan yang biasa saya nampak hash ialah dia punya skala ni terlalu besar. Jadi kalau boleh kena rajin-rajin untuk ubah skala ni, scalekan dia supaya matching dengan corak dan saiz ni. Dari segi logik, kalau kita tengok skeping apa ni lebih besar daripada papan yang di sini ni. Jadi macam tak logik. So jadi kena rajin-rajin ubah lah. So ini kemahiran untuk menghasilkan lukisan. Okay. Jangan lupa kita ada longkang. Dia mesti ada logik kenapa longkang ni ada di sini. Jadi biasanya kita nak ambil air hujan di sini, dan di sini juga ada apa tu? Bumbung. Maksudnya dekat bahagian ni dia begini Okey, ni daripada pandangan atas daripada roofnya plan. Lepas tu kita akan nampak ni yang sisi-sisi ni, sisi-sisi ni dan sisi ni kita akan ada yang ni lah.
So bahagian yang air hujan jatuh di sini, ini adalah U drain dia yang dekat sini. So yang U drain di sini adalah bahagian sini. Okey, itu adalah sedikit asas. So ini memang satu lukisan yang komplit lah. Saya tak expect pelajar buat macam ni sebab belum masuk lagi peringkat untuk design. Jadi agak sukar pelajar nak hasilkan. Cuma saya bagi satu tips lah, simple macam ni. Okey, rumah yang pelajar ada tak besar, lebih kurang macam ni lah. Jadi ambil lah beberapa bahagian yang kita boleh gunakan sebagai contoh. So dekat sini pad footing P1, pad footing nombor 1, P2, cukuplah 1 dan 2. Jadi nanti akan ada perbezaan bentuk P1 dan bentuk ataupun ukuran untuk P2. Dua nilai pun dah cukup dah. Macam mana nak letak, pelajar letak je lah. Saya tak, dari segi kiraan loading tu kita tak ambil kira lagi. Okay, apa maksud C dekat sini? C adalah kolom. So jadi saya minta untuk pad footing ada satu drawing. Untuk kolom ada lagi satu drawing. Okey, jangan dicampur adukkan dalam macam ni supaya masing-masing akan ada task. So sebenarnya simple sebab yang ini grid line dah ada dan kita dah ada layout plan. So dari layout plan tu kita masukkan, okey, ini saya nak P1 pada setiap penjuru yang utama. Lepas tu P2 mungkin awak kata saya nak di antara P1 tu, P1 ke P1 ada kata bahagian yang tak kritikal, jadi pakai yang P2. Lebih kurang macam tu saja. Dari segi logik design jangan dipertikaikan lagi sebab ini kita nak pemudahkan supaya pelajar dapat kemahiran melukis saja. So untuk jadual ni pelajar hanya perlu buat P1, P2. So lebih kurang inilah saiznya. Apa yang dimasukkan 900 kali 900 adalah, kalau kita tengok dari segi isometrik punya lukisan, 900 adalah yang ini, 900 adalah yang ini, dan 300 adalah tinggi yang ni, 300. Okey. So di atas ni kita akan ada kita panggil sebagai stump. Okey. Dan di stump ni nanti dia akan sambung dekat kalau ini kita ada ground beam, ground slab, lepas ni kita akan ada kolom pula. So jadi ini yang kita katakan C, ini yang kita katakan sebagai P, pad footing. So untuk C ada berapa? Awak boleh buatlah C ni sampai 1 hingga 4, pad footing ni 1 hingga 2. Maksudnya P1, P2, C, C1, C4. Yang ni main letak je. Pelajar letak je dulu. Alright. Jangan campur aduk macam ni. Saya dah bagi tahu ni. Ni satu lukisan, ni satu lukisan. Macam banyak tapi sebenarnya tak banyak. Sebab kita dah ada master plan kita yang kita bawa daripada ground floor tadi tu. Okey, untuk cross section saya minta yang ni buat balik. P1 dan P2. So nilai dia boleh ambil daripada sini. 900, 900, 300, 1000, 1300. So boleh guna yang sama di sini. Right? Saya pemudahkan. Yang penting pelajar buat semula lukisan. Okay. Saya nak ceritakan sedikit dari segi MV, model view. Pelajar lukis di model. Ini refresh balik. Pelajar lukis di model. Okay. Dan kita plot di layout. Ini konsep yang sama. Kenapa? Sebab kita nak tahu skala. Kemudian satu lagi kita nak set MV kita ni dalam title block A4 dan di dalam ni kita boleh ada MV1, MV2. Apa pula ni maksudnya? Simple saja. Contoh dia begini. Ini yang saya maksudkan tadi untuk kita dalam title block kita ni, okay, kita dah ada maklumat-maklumat yang ni, ini standard.
So katakan saiz ni adalah A4. Kalau nak cuba buat A3 pun boleh, tak ada masalah. Tapi masalah bila awak nak print, nanti awak tak ada printer A3, dia tak cantik lah. Okey, kita setkan pada A4. Kalau sebelum ni, apa yang pelajar buat, saya ubah sikit color. Pelajar akan select MV daripada bucu ini terus kepada bucu ni. So kita akan dapat keseluruhan keluasan ni. Okey. Okey, untuk kali ni saya nak hasilkan beberapa model view. Kalau pelajar tengok di sini. Okey, saya kecilkan sedikit. Ini kita setkan sampai sini. Kalau sebelum ni kita buat keseluruhan. Okay, kali ni kita set yang ni dulu. Maksudnya kita akan capture bahagian ni sehingga sini sebagai kita punya MV1, model view yang pertama. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan ini skala apa yang sesuai untuk image ni bila kita kecilkan dalam bentuk A4. So katakan di sini adalah 1:150. Okay, kemudian kita ada detail-detail pad footing tadi tu, P1, P2. Okay, saya minta dua saja bentuk, P1, P2. Okay, bagi dua dekat sini. Katakan kawasan ni. So kita akan ada satu MV untuk P1 dan P2. Maksudnya kalau saya tukar color pula kuning. Okay, cuba kuning dia, nampak tak? Saya model view kan daripada sini ke sini. Saya akan dapat lagi satu kawasan di sini khas untuk P1 dan P2. So saya akan dapat lagi satu skala yang baru di sini. So 1:31:30. Nampak? Ini kebaikan bila kita menggunakan layout. Kita pada satu kertas A4 ni kita ada boleh MV yang pelbagai. Okey, di sini table ni, okey, saya guna yang hijau pula. Okey, table ni kita boleh MV kan dia di sini. Maksudnya kalau kita tengok balik secara keseluruhan, di sini dia akan satu skala yang lain. So yang ni dekat sini macam mana nak buat? Ini lukis saja dekat model view, dekat kita punya model yang kita biasa tu. Lepas tu untuk kita masukkan dalam bahagian ni, kita hanya scalekan dia saja. So ini pakai garis dan teks saja. Dan teks. Okay, dia tak complicated, dia simple saja. So yang ni lukis macam biasa. Jadi nampak, kita akan nampak dia punya ini MV yang ketiga. Tadi ini MV yang kedua. Skalanya berbeza-beza. So ini kebetulan 1:150 ni sama. Jadi jangan ikut nilai ni ikut kesesuaian model awak tu So ini sebagai contoh sahaja. So jadi bila kita tengok secara keseluruhan, apa yang kita akan dapat ialah saya ubah warna purple pula purple. Jadi keseluruhannya kita akan dapati kita punya, bila kita nak plot balik, kita akan plot ni daripada sisi paling luar ni. Ini bila kita plot MV untuk saiz A4. Okey. So benda ni agak menarik dan inilah yang agak praktikal untuk pelajar hasilkan bila dah menghasilkan sesuatu lukisan. Okey. Saya ulang lagi sekali, lukis seperti biasa di dalam model, tetapi bila nak plot tu kita susun dalam layout. Okey. Dan layout tu kita boleh pelbagaikan kita punya model view kita tu. Okey, itu adalah konsepnya. Baik, pergi kepada ground beam pula. Kebanyakan pelajar dah melukis ground beam, cuma belum dinyatakan apakah saiz ground beam yang sesuai. Okey, untuk pelajar saya gunakan warna biru. Khusus untuk grup ni, saya benarkan pelajar buat ground beam 1, ground beam 2. Nilai yang digunakan untuk yang satu ni adalah 100 katakan 250 kali 450.
dan satu lagi 200 kali 400. Saya tetapkan yang ni dan pelajar boleh letaklah pada mana-mana tempat supaya jadi original pelajar punya drawing. Okey, saya tetapkan dua nilai ni sahaja. Cuma lokasinya kat mana tu terpulang pada pelajar lah bagaimana nak letak. Okey. Baik, kita tengok sedikit kesinambungan daripada pad footing dan kolom sebelum ni. Kalau pad footing, kita katakan P1 kita nak letak di sini semua penjuru ni. Letaklah ini sebagai P1. Ini P1 dan namakan, hasilkan satu lukisan. Kemudian katakan nak kolom, tapi kena padam dulu nanti takut awak keliru ini. Okey. Katakan untuk nak kolom pula, daripada P1 tu jadikan ni satu kolom, ni jadi satu kolom, jadi satu kolom, satu kolom. So ini katakan C1. Ini semua C1. Begitu juga bila pelajar tentukan di sini P2, katakan ni P2 contoh. Jadi ini mungkin akan jadi kolom 2. Ini akan jadi kolom 1. Dia boleh. Yang tu ikut pelajar lah macam mana nak buat, sebab saya nak benda ni original datang daripada pelajar. Sebab ada kes kita jumpa memang pelajar ambil dia copy daripada tempat lain. Masa kita interview memang kantoi habis. So bila kantoi saya bagi kosong sajalah. Senang sebab kita dah penerangan supaya jangan ambil orang lain punya Baik. Okey, untuk cross section maksudnya dekat sini pelajar hanya perlu 50 di sini dan 450 di sini. Untuk saiz tertulang boleh ambil yang ni. Tak ada masalah. Saya benarkan. Dan ini untuk detail dia. Cuma saiz kita dah ubah 200 kali 400. Dari segi logik design jangan tanya sebab ini saya nak pelajar mahir melukis saja. Okey, nilai boleh ambil nilai ni. Okey. Saya terus pergi untuk yang roof pula. Okay, saya padam yang ni dulu. Untuk roof, pelajar dah mula bertanya, sabar sekejap. Untuk roof, saya padam ni. Saya bagi contoh tadi untuk ground beam tapi saya gunakan layout yang sama. Untuk roof pula, daripada GB dia akan jadi RB. So RB pun saya bagi RB1, RB2. 2 saja. Ini 250, ini 200. So dekat sini saya kecilkan, saya buat 100 150 kali 300 dan 150 kali 250. Dari segi logik design sekali lagi saya pesankan jangan pertikaikan. Okey, jangan pertikaikan. Apa yang dimaksudkan dengan 150 300 ni macam ni Ini 150, ini 300. Nilai yang tinggi yang lebih besar tu berada dalam bentuk menegak begini. Okey, untuk detail dia pula saya minta pelajar ubah Kalau ini T16, untuk rubin dia akan jadi 2T12. Dan di sini kalau ini 3T20 dia akan jadi 3T16. Baik. Manakala untuk yang saiz RB sama saja, cuma bezanya dekat sini dia akan jadi 150, dekat sini dia akan jadi 250. Alright. So detail tertulang boleh pakai yang sama. Okey. Right. Saya teruskan kepada yang lain. Ini ada beberapa contoh yang pelajar boleh rujuk. Okey, yang paling penting kena ada grid line. Ini ground beam. Jadi kita setkan ground beam kepada roof beam. Roof beam saya dah bagi dua nilai, satu RB1, RB2. So ini GB1, GB2. Saiz saya dah bagi pada penerangan yang sebelum ni yang ni. So nampak dekat sini. Alright. Sila fahamkan semula apa yang saya nak tu Okey, ini adalah contoh-contoh pelajar. Baik. Selepas kita dah dapat maklumat GB1, GB2, lokasinya pelajar yang tentukan.
dan RB1, RB2 juga pelajar yang tentukan. Dari segi logik design tu saya tak nak petikaikan. Okey, jadi berdasarkan grid line, okey, pelajar kena lukis balik. Macam mana nak lukis? Maksudnya kena ambil daripada grid line ni. Okey, katakan ini GB 1 daripada A C 1, maksudnya sini daripada sini sampai sini. Katakan ini GB 1, ini GB 1 juga. So jadi lukis sepanjang ni, maksudnya saiz dia tadi berapa, 300 ke berapa ke, dan berapakah saiz tertulang ni. So jadi dekat sini nanti pelajar boleh zoom contoh ni. Dekat saya lagi. Dekat sini boleh zoom. Saya tolong zoomkan. Ni nampak tak apa terang saya tengok lagi. Kalau tak pun nanti saya kongsikan dalam kelas. Alright. Untuk ground slab macam ni. Tadi dah ada GB. Ground slab ni masukkan nilai ni saja. Awak tiru je nilai ni. Maksudnya apa ni? So ini daripada Y tukar kepada T. Ini Y ni drawing lama. Ini T10. Okey. Macam mana kita nak kenal kedudukan dia? Kita tengok garisan ni daripada sini sehingga ke sini. Okey. Baik. Yang ni pula, yang ini daripada sini, saya tukar warna biru. Yang ini daripada sini sehingga sini. Ini daripada sini ke sini. Tiru saja konsep macam ni. Okey. Kalau yang ini daripada sini ke sini. Ini daripada sini ke sini. Dari segi betul salah jangan petikaikan lagi. Biar ada bentuk saja. Okey. Baik. Okey, ini adalah kolom. Ini juga menggunakan konsep model view MV1, ini MV2, ini boleh jadi MV3 dalam satu title, block. Okey. Jadi kita boleh buat macam ni. Alright. Yang penting grid line mesti sama, dia berkesinambungan tu. Dia tak boleh rojak. Sebab tu saya minta benda ni dibincangkan dalam kumpulan. So ini jadual untuk kolom. Buatlah, saya bagi kolom C1 dengan C2. C1 pelajar buatlah saiz 125 kali 125. So yang ni 100 kali 100, maksudnya 125 macam ni 125. Ini pun kalau yang 100, maksudnya sini 100, ni 100. Buat sahaja untuk berdasarkan yang ini. Okey. Setakat itu sahaja penerangan yang saya rasa melengkapkan apa yang pelajar perlu selesaikan berdasarkan arahan yang ini Okey. So selamat mencuba menyiapkan projek ni berdasarkan hasil kerja sendirilah Jangan ambil orang lain punya lukisan. Okey, selamat menjawab ataupun selamat bekerjasama di antara ahli kumpulan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera.